Dan salam sejahtera. Tahukah anda apa itu projek KMR? Projek KMR adalah kefahaman melalui reka bentuk yang merentas subjek dan kurikulum. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung ialah sekolah transformasi TS25 Kohort 5 yang melibatkan 4 orang murid tingkatan 1 dalam mempelopori projek ini. Mari kita tinjau apa yang kami sediakan dengan bantuan guru-guru. Assalamualaikum and hi. My name is Iman Nasuha binti Muhammad Hifzi and I am from class 1 Fotona. Now, I would like to recite a poem entitled Who Am I? Look at me, then I will look at you. The look on your face and the curve of your lips seem to ask, who am I? Where do I come from? And what am I in it? Humans live because of a battle and were born in the world for a battle. If you ask, who am I? And where do I come from? I will answer, I was born of His will, born from a drop of sperm. Among the millions of sperm cells that struggle to penetrate the ovum, my small body is invisible. Feel my soul being carried to the uterus to go to the fallopian tube and grow and develop in the womb of an angel who brought me to life. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan semua. Saya Nashuha akan membentangkan mengenai kitar haid yang mempunyai 4 fasa. Fasa haid, fasa pemulihan, fasa subur dan fasa pra-haid. Mari kita lihat brosur kitar haid berikut. Kitar haid mempunyai 4 fasa, bermula daripada fasa haid daripada hari pertama sehingga hari kelima. Fasa 1 hari 1 hingga kelima, kadar 5 nisbah 28. Semasa fasa ini, apa yang berlaku ialah lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak disenyawakan akan disingkirkan apabila haid bermula. Fasa 2 bermula hari ke-6 sehingga hari ke-11 iaitu dipanggil fasa pemulihan. Fasa 2 hari ke-6 hingga 11 kadar 6 nisbah 28. Setelah darah haid keluar semasa fasa haid, fasa ini dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Salur darah mula terbentuk dan tersedia untuk menerima penempelan sel yang disenyawakan. Fasa seterusnya ialah fasa subur, iaitu fasa ketiga. Fasa subur merupakan fasa yang penting dalam penghasilan embrio. Oleh itu, setiap pasangan yang berkahwin perlu mengetahui fasa subur pasangan masing-masing. Semasa fasa ini berlaku, ovum dibebaskan dari ovari sekitar hari ke-14 yang dipanggil proses pengovulan. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang jika terdapat kehadiran sperma. Persenyawaan mungkin berlaku semasa fasa ini apabila ovum bertemu sperma dan menghasilkan zigot. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, ovum yang tidak disenyawakan akan mati dan fasa seterusnya berlaku. Fasa 3, hari 12 hingga 17, kadar 6 nisbah 28. Fasa subur, contoh, jika ia datang pada 1 Oktober, maka hari suburnya ialah 14 Oktober.
Jika ia datang pada 5 Oktober, maka hari suburnya ialah 18 Oktober. Fasa prahaid bermula hari ke-18 sehingga hari ke-28. Fasa 4, hari 18 sehingga 28. Kadar 11, nisbah 28. Dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus dan kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Kitar haid yang tidak stabil boleh memberikan kesan buruk terhadap kesihatan seorang wanita. Antara kesannya ialah kemandulan, kesukaran merancang keluarga dan masalah kesihatan seperti anemia. Untuk mengelakkan anemia, setiap wanita perlu cakna tentang kitar haid masing-masing untuk mengelakkan sebarang masalah kesihatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi Besari Ramadan dari kelas 1 Fatona akan membentangkan persenyawaan dan perkembangan embrio kepada fetus. Seterusnya ialah mengenai perkembangan zigot kepada fetus. Sebelum membincangkan mengenai perkembangan zigot kepada fetus, mari kita belajar mengenai proses penghasilan zigot. Zigot terbentuk semasa proses persenyawaan. Apa itu proses persenyawaan? Proses persenyawaan berlaku apabila nukleus pada sperma bercantum dengan nukleus ovum di tiub fallopian membentuk zigot. Zigot akan berbagi menjadi satu berbelah sel yang disebut embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. Maka bermulalah perjalanan embrio berkembang menjadi fetus di dalam uterus seorang wanita. Pada minggu 1 sehingga 4, tangan dan kaki embrio mulai terbentuk. Embrio seakan-akan mempunyai ekor yang kecil. Pada minggu ini, peredaran darah dan organ penting seperti ginjal dan hati mulai terbentuk. Pada minggu 7 sehingga 9, embrio pada ketika ini berukuran 1 cm sehingga 2 cm. Hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Minggu 10 sehingga 19, organ tubuh sudah terbentuk dengan lengkap dan mula berfungsi. Rambut, kuku, pada jari dan kaki mulai tumbuh. Embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil fetus. Minggu 20 sehingga 37. Pada minggu ini, semua organ dalam fetus mengalami pertumbuhan dengan cepat dan semakin matang. Fetus mulai mendengar dan mengenal suara di luar rahim. Fetus semakin kelihatan menyerupai bayi. Minggu 38 sehingga 40. Pada minggu ini, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Amnion pecah dan berdalir amnion dibebaskan. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faras dan seterusnya keluar daripada badan. Maka lahirlah seorang bayi yang dikandung selama 9 bulan di dalam rahim seorang wanita yang bergelar ibu. Sekian sahaja pembentangan mengenai perkembangan zigot kepada fetus sehingga saat kelahiran. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh perpaduan. Berdirinya saya pada hari ini adalah ingin berkongsi satu ilmu yang sering diuar-uarkan di media sosial. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, iaitu berkaitan dengan kaedah merancang kehamilan. Para hadirin sekalian, setiap wanita yang berkahwin berhak merancang keluarganya dan memilih waktu yang tepat untuk melahirkan anak. Terdapat pelbagai jenis kaedah untuk merancang. Vasektomi, legasi, pil pencegah kehamilan, implanon, kondom, IUCD. Kaedah pertama ialah kondom. Kondom merupakan satu kaedah kontrasepsi yang mengurangkan jangkitan melalui seks dan menghalang sperma daripada memasuki rahim. Terdapat kondom wanita dan lelaki. Seterusnya adalah implan pencegah kehamilan atau lebih dikenali sebagai implanon. Sebatang plastik kecil yang disisipkan ke bawah lengan
atas secara suntikan. Batang plastik itu perlahan-lahan mengeluarkan hormon progestogen dengan dos yang rendah supaya ovari tidak mengeluarkan telur setiap bulan. Implan ini digunakan selama 3 tahun. Anda boleh meminta doktor atau jururawat mengeluarkannya pada bila-bila masa. Hadirin dihormati sekalian, kaedah suntikan pencegah kehamilan boleh digunakan untuk merancang kehamilan. Suntikan mengeluarkan hormon progestogen ke dalam badan anda. Progestogen menghalang ovari daripada mengeluarkan telur setiap bulan. Hormon ini perlu diberikan oleh doktor 3 bulan sekali untuk ia berfungsi. Selain itu, terdapat alat intrauterus atau lebih dikenali dengan IUD. IUD juga boleh merancang kehamilan. IUD merupakan alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD merupakan alat pencegah kehamilan yang diletakkan di dalam rahim. Terdapat 2 jenis IUD. IUD pertama ialah IUD tembaga, boleh digunakan 5 hingga 10 tahun. Terdapat IUD kedua ialah mengeluarkan hormon Mirena, boleh digunakan selama 5 tahun. Fungsi IUD adalah menghalang sperma daripada mencapai telur dan bersenyawa dengannya. Di samping itu, terdapat pil pencegah kehamilan. Pil ini harus diambil mengikut hari yang ditetapkan. Terdapat jenis pil perancang dan yang paling popular adalah Noriday dan Yasmin. Selanjutnya adalah menggunakan gegelang vagina. Bagaimana ia berfungsi? Gegelang vagina merupakan gegelang lembut yang dimasukkan ke dalam faraj. Gegelang vagina mengeluarkan dua hormon estrogen dan progestogen dengan dos yang rendah supaya ia diserap ke dalam badan. Gegelang vagina dimasukkan selama 3 minggu, kemudian ditanggalkan untuk menjalani haid. Setelah seminggu tanpa memakainya, memasukkan gegelang yang baharu. Hadirin yang dihormati sekalian, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Perlu diingatkan bahawa sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah perancang kehamilan, perkara pertama adalah meminta pendapat atau doktor jururawat yang terlatih. Sekian, terima kasih. Demikianlah persembahan pembentangan kumpulan kami dari kelas 1F bagi projek TS25 Kohort 5 yang bertajuk "Di Sini Lahirlah Sebuah Kehidupan". Saya bagi pihak rakan-rakan ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan di pihak kami. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.